Okey. Untuk Kalau ya, Fairul? Okay, untuk kalau kelas unit je untuk kelas unit 3 ni, kita nak lihat kita punya lesson outcome yang pertama adalah untuk kamu kena pasti, yang pertama adalah untuk kena pasti apa itu skala pengukuran dalam persiasatan epidemiologi. Kemudian kita nak lihat deskriptif statistik menggunakan table, pie chart, graph and dalam data presentation. Okay, tadi saya tanya deskriptif statistik dia meliputi apa? Siapa tadi cakap? Hazli kata meliputi apa tadi awak kata masa time kan? Awak cakap time ke siapa? Okay, time. Masa. Okay, lagi tadi siapa yang nak sambung? Dominic? Dominic ke? Fairul? Fairul ke tadi nak tanya? Dominic tadi nombor 2. Ya, saya tadi Puan. Okay. Yang saya jawab time, place, person. Okay, Dominic kata deskriptif analisis meliputi time, place and person. Okay. Tadi Hazli kata time tu masa. Masa kan awak cakap tadi, masa kan Hazli? Ya, betul Puan. Okay, Hazli kata berkenaan dengan masa. Okay. Masa tu macam mana kaitannya dengan deskriptif analisis tu? Fairul? Boleh saya cakap Puan? Okay. Masa tu maksudnya macam kes tu, suatu kes tu daripada segi tahunan ke, bulanan ke ataupun mengikut musim. Okay. Okay, deskriptif analisis dia meliputi taburan distribution case ataupun health event, status kesihatan, peristiwa yang berkaitan dengan kesihatan. Okay, yang meliputi perkara pertama dalam epidemiologi mesti ada mengikut masa. Okay, tadi yang cakap siapa? Samsul Ya saya Puan. Okay, Samsul kata distribution of case tu mesti mengikut masa sama ada tahunan, bila dia berlaku. Okay, lagi kita ada beberapa jenis distribution mengikut masa. Bentuk dia. 4 Puan. Okay, yang 4 iaitu? Sekular. Okay, sekular, betul. Betul. Ada circular type, circular trend. Okay, boleh nampak saya punya slide? Boleh nampak? Nampak Puan. Boleh Puan. Okay. Nampak. Okay. Jadi kita lihat deskriptif statistik ni dia meliputi elemen seperti dalam masa. Contohnya kita ada circular trend. Circular trend ni merujuk kepada apa? Trend jangka masa panjang. Trend jangka masa panjang. Okay, long time period punya pattern pattern. Okay, lagi kita ada jenis apa lagi? Taburan mengikut masa. Periodik. Okay, periodic. Okay. Seasonal. Seasonal ni trend yang digunakan untuk apa contohnya? Dia monitor apa? Macam influenza. Okay, dia monitor bermusim. Musim-musim tu. Okay, dia monitor disease mengikut musim mengikut musim. Contohnya influenza.
Boleh nampak tak slide saya? Saya ada update. Nampak Puan? Boleh Puan. Boleh Wan. Boleh Alright. Okay, kemudian kita ada apa lagi pattern of distribution mengikut masa. So, yang Epidemic. ya, kita ada epidemic curve. Okay, epidemic curve adalah Outbreak Puan. okey, epidemik merujuk kepada outbreak. Jadi epidemic curve adalah graf untuk outbreak. Graf mengikut apa ni? Masa apa? Untuk epidemic curve kita mengikut masa apa? Masa onset. Onset. Ya, masa onset. Okey, jadi sekiranya ada epidemik berlaku, ada outbreak yang berlaku, graf epidemic curve ini akan dibuat untuk melihat trend outbreak itu berlakulah dalam sesuatu tempat itu. Kalau epidemik ni kita merujuk dalam satu localized place lah penyakit berlaku. Okey. Itu okey, apa tujuannya kita lihat distribution penyakit mengikut masa? Hello? Hello? Ada Puan? tujuan tak? Kita perlu tujuan tak? Perlu Puan. Nak tahu bila penyakit tu start Puan. Okey, kita boleh lihat bila penyakit start, bila trend tu bermula. Lagi? Yang menjawab tu? Puan, boleh saya cuba? Boleh, silakan. Senang untuk kita membuat persediaan pada masa hadapan jika berlaku kejadian begitu lagi. Okey, betul. Buat persediaan. Okey, macam influenza ni dia dah lihat beberapa tahun yang lepas, 10 tahun yang lepas pattern dia macam mana. Okey, mereka ni menjangkakan virus influenza ni memang akan masuk semula. Okey, dan pihak-pihak epidemiologis ni memang dia dah menjangkakan akan ada pandemik yang akan berlaku. Jadi dia boleh buat persediaan. Okey, sebab pandemik influenza macam COVID ni sebelum dia berlaku kita dah tahu dah. Influenza ni dia ada pattern, secular trend dia. Dia akan naik, ada masa dia akan naik banyak kes, lepas tu dia akan turun. Okey, jadi perancangan boleh dilaksanakan. Okey, elemen kedua dalam deskriptif statistik adalah TPP. P lagi satu apa? P yang pertama apa? Place Puan. Place. Okey, place merujuk kepada di mana di mana ni contohnya maklumat apa yang perlu ada dalam di mana ni? Tempat tinggal. Alamat tu. Tempat tinggal lagi. Tempat kerja. Tempat kerja lagi. Semua tempat kawasan yang berisiko tinggi Puan. Yang ada kes. Semua tempat kawasan berisiko tinggi. Tempat jangkitan. Lokasi pendedahan jangkitan Puan. Okey, tempat jangkitan. Okey, lagi? Hotspot. Hotspot. Okey. Maklumat-maklumat ini perlu dalam distribution penyakit yang termasuk dalam deskriptif statistik. Okey, kemudian kita ada yang ketiga, P yang kedua iaitu Person. betul ya? Person. Okey, merujuk kepada siapa. Okey, siapa ini contohnya? Puan, saya minta maaf ada pelatih nak masuk Puan. Okey. Minta dia masuk sekarang sebabnya saya tak ada nampak
mana-mana apa admission daripada kawan awak. Tan ke? Tadi saya macam dah accept. Mana tak ada pun. Okey, kalau ada lagi nanti bagi tahu sebab saya buka slide untuk presentation jadi saya tak nampak siapa yang nak masuk. Okey? Boleh? Boleh Puan. Boleh Puan. Boleh Puan. Okey, person dalam deskriptif statistik merujuk kepada siapa yang kita lihat ni mungkin yang berisiko, yang adalah pesakit. Okey, tapi apa maklumat yang perlu ada dalam siapa ni? Contohnya Gender, age, gender, age, lagi Umur, travel, okay, travel pekerjaan. history, lagi pekerjaan, Agama, religion. agama, lagi Taraf perkahwinan, taraf Family perkahwinan, Immunity, immunity, genetik. imunisasi Ya. genetik, lagi genetik ni mungkin susahlah kita nak dapat sebenarnya, tapi kalau ada maklumat tu boleh diperolehi, bolehlah dapatkannya genetik. Okey, saya nak tanya, kalau contohnya awak bagi tadi kan taraf perkahwinan, dah kahwin ke belum, kenapa dia penting dalam epidemiologi? Contoh Pengesanan kontak pun. untuk pengesanan kontak, betul. Okey, contoh penyakit yang berkaitan apa, ada tak yang contoh penyakit yang pengesanan kontak yang berkaitan dengan taraf perkahwinan ni? HIV, AIDS. HIV. AIDS. Okey, lagi? Sifilis. Ya? STD ya. STD, STD, yang lain STD, selain sex HIV. transmission disease. Ya. STD. Sebenarnya infectious disease dia perlukan dia punya kontak lah. Jadi dia kena tahu macam mana taraf perkahwinan dia. Kalau dia dah kahwin, siapa isteri dia, siapa pasangan dia kan. Okay. Kalau dia ada HIV tapi dia belum berkahwin, jadi perlu ada pengesanan kontak yang lain daripada pasangan kahwin dia kan. Okay. Jadi itu antara maklumat yang perlulah dalam person. Kenapa perlunya maklumat mengenai person ini dalam deskriptif statistik dalam epidemiologi. Okay, siapa lagi yang belum faham mengenai deskriptif statistik dalam epidemiologi? Boleh ikut? Boleh Puan. Boleh Puan. Okay, boleh Okay, next. Kita nak lihat selepas kita dah tahu apa itu konsep deskriptif analisis, okay, kita tahu maklumat-maklumat itu adalah data. Okay, data. Okay, jadi apa kaedah untuk mendapatkan data? Kalau tak ada dalam Survey, nota Puan. awak nak share pun boleh juga. Macam mana? Survey boleh Puan, survey. 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 Okay, survey tu apa? Macam orang Soal selidik pun. Online. Ya, Selidik. soal selidik. Okay, daripada soal selidik, kaedah untuk soal selidik ni macam mana? borang-borang data tu. Okey, menggunakan borang lagi. Temu bual. Kita mau buat interview. Panggilan telefon boleh Puan? Boleh panggilan Cek telefon. history Puan dekat mana-mana PKD. Macam mana? Check history? Apa tu? Boleh share? Kita takut. So far saya belum pernah makan orang. Kalau saya makan orang pun susah saya nak makan korang. Jauh ni. Apa tu?
Dengar tak tadi siapa kawan awak tu cakap apa? Dia cakap check history daripada PKD pun. Check history daripada PKD. History. Itu bukan under survey. Okay. Survey ni maksudnya dia yang menjalankan soal selidik tu sendiri. Okay, jadi dalam survey ni apa contoh survey yang dilaksanakan untuk mendapatkan maklumat. Okay, sebelum tu, apa jenis-jenis maklumat yang diperlukan dalam epidemiologi ni? Kalau you as a seseorang yang Data mobility pun. Data? Mobility. Mobility. Okay, jenis-jenis data yang kita perlu dalam public health ni antaranya ialah mobility data. Mobility data ni apa? Ni macam penyakit berjangkit ataupun tidak berjangkit. Okay, maklumat mengenai penyakit berjangkit atau tidak berjangkit. Lagi? Kecederaan. Injury lagi? Kecacatan masa lagi. Okay, disability lagi? Wan, kalau data yang kita collect ni tak penting untuk generate information dia? Masuk awak? Macam umur? Macam Puan tanya, apa benda data yang kita collect kan? Ya. Umur details tu adalah mengenai demografi. Saya ada dalam nota tak? Type of data collected ni tak ada untuk generate information. Okay. Kita masukkan juga demographic information. Demographic information. Okay, demographic information tu merangkumi umur dia, race dia, lagi apa demo, tinggal. Ni antara basic Kalau yang demographic information ni perkara yang basic perlu kita dapatkan. Okay. Lagi apa lagi maklumat yang diperlukan yang perlu di-collect dalam kesihatan awam ni? Okay, kita flashback semula apa konsep epidemiologi. Epidemiologi adalah Taburan. Laporan. Taburan apa? Kajian mengenai taburan. Lagi? Taburan. Lagi? Taburan. Taburan apa? Taburan. Faktor penyakit. Taburan penyakit Puan. Penyakit. Lagi? Penyakit saja ke? Penyakit berjangkit dan keadaan kesihatan. Lagi dia mengenai apa epidemiologi ni? Aplikasi dalam mengenai penyakit. Okey, sebelum tu aplikasi untuk mencegah dan mengawal tindakan kawalan dan pencegahan tu yang terakhir sekali. Kita tuliskan dulu tindakan kawalan dan pencegahan. Okey, sebelum nak sampai ke tindakan kawalan pencegahan, apa yang lagi yang diperlukan? Siapa populasi yang terlibat? Ada lagi? Kajian mengenai taburan. Faktor penentu. Okay, determinan ni faktor penentu. Faktor penentu ni banyak sangat faktor dia. Biologi, kimia, fizikal. Ya, biologi, kimia, fizikal. Okay, jadi determiner ni antara perkara yang perlu kamu dapatkan data. Perlu collect data untuk dapatkan maklumat dalam public health. Okay, jadi contoh faktor penentu ni tu yang kamu dapat demographic information. Okay, perlu ada maklumat mengenai seseorang itu, age, race, tempat tinggal. Okay, lagi perlukan maklumat seperti dia terdedah dengan apa, expose dengan apa. Expose ni mungkin bahagian environment. Okay.
dia makan apa. Okay. Dia minum apa. Lagi? Maklumat kesihatan puan. Okey, maklumat kesihatan. Background dia Background history, background dia. Kalau sejarah kejadian penyakit terdahulu boleh ke puan? History, boleh. Sejarah kejadian penyakit. Ya. Kalau perjalanan hidup boleh bang? Perjalanan hidup. Awak merujuk kepada perjalanan hidup apa? Career dia? Sekejap setting perjalanan hidup dia, puan. Apa maksud awak perjalanan hidup tu? Perjalanan apa? Career dia ke apa? Tak, maksud dia macam mana tu perjalanan hidup? Ni apa dia Travel history. Gaya hidup kan? Traveling. Sejarah perjalanan. Sejarah perjalanan. Bukannya perjalanan hidup. Itu ekspedisi tu buat. Sejarah perjalanan. Perjalanan hidup tu lah saya tanya. Perjalanan hidup apa? Career dia ke? Dia punya pengalaman hidup dia ke kan? Sejarah perjalanan. Betul. Okey. Jadi maklumat-maklumat ini, lagi satu kita perlukan vital information. Contohnya vital information apa? Contoh Macam perkahwinan, kelahiran macam tu kan? Kelahiran, betul. Kematian. Ada soalan? Tak ada puan. Janganlah malu Jazira nak cakap. Tak ada puan. Saya cakap cerai. Vital event cerai. Dia punya apa cerai ni apa? Status perkahwinan. Status perkahwinan. Okey. Jadi ini antara maklumat yang diperlukan biasanya dalam public health. Dan perkara ini juga merangkumi sebenarnya maklumat untuk deskriptif analisis, iaitu time, place and person. Okey. Jadi kita tahu ini antara maklumat yang diperlukan. Jadi kita nak tahu macam mana kita nak collect data-data ni. Antara caranya adalah through survey. Okey. Survey ni kalau nak tahu maklumat, kalau kamu nak tahu maklumat tentang seseorang tu kan. Okay. Kata dah tadi kan, patient information. Okay, dia punya maklumat kesihatan, dia makan apa, demographic information dia apa. Okay. Travelling history dia apa. Okay, boleh tanyakan dalam, kita boleh dapatkan dalam survey tu, soal selidik tu. Okay. Okay, pernah yang dalam KPSL kat dalam ni kan? Kamu pernah dalam unit apa? Pernah bekerja dalam unit apa? Denggi puan. Fairul dalam unit Dengki. Lagi? Bakas puan. Saya di unit Bakas. Bakas. Denggi, bakas, kepas. Dengki, banyak Dengki, Bakas, Kepas. Banyak pengalaman Banyakkan vektor puan. Malaria, siapa malaria? Vektor kan kebanyakan. Dalam CDC? Vektor pun CDC sebenarnya. Betul tak? Vektor pun CDC juga. Okay. Betul puan. Betul. Jadi kebanyakan untuk mendapatkan maklumat mengenai pesakit, survey perlu dijalankan. Itu adalah salah satu cara untuk mendapatkan maklumat dan data. Okey, yang kedua, selain survey kita ada apa? Persekitaran puan. Environmental monitoring. Condition. Environmental monitoring. Monitoring. Okey, apa yang kita boleh dapat daripada environmental monitoring ni? Macam bekalan air, sumber bekalan air dia. Dia melibatkan environmental sampling, sama ada maklumat persampalan untuk air. Air lagi? Pencemaran Sistem pelupusan udara. sisa. Udara lagi?
Macam haiwan tu Puan, macam haiwan ternakan ke apa ke? Haiwan ternakan, macam mana environmental sampling terhadap haiwan ternakan tu? Apa yang Macam dilaksanakan? contoh yang dia dia menternak binatang-binatang tu yang boleh mendatangkan penyakit tu. Jadi apa kaedah untuk berkaitan dengan haiwan ternakan yang awak kata tu? Contoh let's say macam yang menternak kinjai tu kan ada penyakit JE, like that. Macam tu lah kot. Jadi pemonitoran tu maksud awak bagaimana nak dapatkan data mengenai Adakah dia menternak ke tak ada ke? Macam tu. Boleh ke? Ke lain lagi? Adakah dia menternak? Daripada sosioekonomi lah kan. Kalau environmental monitoring ni dia meliputi faktor kita nak dapatkan data yang berkaitan dengan environment. Okey, katalah tadi awak kata nak dapatkan maklumat mengenai haiwan ternakan tu dia maksudnya daripada segi daripada segi pendedahan dia Puan lah. Pendedahan. Tidak kan. Okey. Jadi maksudnya kita nak surveillance lah terhadap haiwan dia sihat ke tidak, betul? Ya, betul Puan. Kira maksudnya kita libatkan pengurusan lah, macam kita nak menguruskan ternakan tu kan. Okey, sekarang ni dalam topik yang sekarang ni kita lihat method of data collection. Okey, maksudnya untuk kita tahu status kesihatan animal tu, okey, macam mana kita nak dapatkan maklumat tu? Okey, kita nak dapatkan maklumat tentang haiwan ternakan tu, dia sihat ke tak sihat. Jadi perlu ada environmental sampling yang dilaksanakan. Okey, di sini dia merujuk dalam topik yang ini dia merujuk apa kaedah yang dibuat untuk mendapatkan maklumat terhadap haiwan ternakan tu. Okey, contohnya kita nak tahu apa kualiti, macam mana kualiti air sungai di sesuatu tempat tu. Jadi kaedah untuk tahu kualiti air tu adalah environmental sampling. Jadi kita boleh tahulah daripada macam mana kaedah untuk kita tahu air tu bersih ke tak bersih. Persampalan. Menjalankan persampalan air. Okey, menjalankan persampalan air. Dia melihat kepada fizikal, biologi dan juga chemical quality. Betul? Betul? Ya, Puan. Betul Puan. Betul. Jadi caranya adalah through environmental sampling. Okay, macam kawan awak cakap tadi, environmental sampling, environmental monitoring tu juga meliputi macam mana keadaan kesihatan haiwan ternakan tu, sihat ke tidak. Okay, tapi nak tahu dia sihat ke tidak, maksudnya haiwan ternakan itu perlulah sama ada dia buat pemeriksaan kesihatan. Pemeriksaan kesihatan, betul. Dia buat lab testing. Dia ambil darah untuk cek ada tak haiwan ni infected ataupun tidak. Okey, itu maksud saya dalam kaedah untuk mendapatkan maklumat mengenai keperluan dia lah. Macam awak cakap tadi, siapa yang cakap tadi? Saya Puan. Dominic. Okey, Dominic kata awak nak dapatkan maklumat data haiwan ternakan contohnya kinzai tu sebab apa? Sebab macam penyakit JE ke Puan. Kita nak tahu. Kita tengok environment kan. Kita nak tahu dia ni infected with JE ke tidak, betul? Betul Puan. Ataupun macam rabies Puan, kalau kes ada dog bite tu kan kita akan monitor anjing tu selama sebulan. Kalau anjing tu meninggal mungkin dia positif rabies lah kot. Macam tu. Itu salah satu contoh juga kan Puan? Okey, itu pun salah satu contoh, betul. Contohnya rabies, kita dapatkan maklumat, ni kita buat surveillance dalam untuk rabies terhadap anjing. Maksudnya kalau kita ada anjing yang
pemantauan untuk rabies, kita tengok dia check anjing tu sama ada rabies ataupun tidak. Okey, itu adalah salah satu cara untuk dapatkan maklumat mengenai rabies di kalangan anjing tu. Awak daripada Sarawak ke, Dominic? Ya, saya Puan. Okay, awak dalam unit apa sebelum ni? Saya di unit bekas. Okey. Tapi kalau di Sarawak, sebabkan surveillance untuk rabies di kalangan anjing ni, kalau satu Malaysia ada beberapa tempat lah yang dilaksanakan. Kalau di Sarawak, banyak tempat kan dilaksanakan, betul tak? Ya, hampir keseluruhan Sarawak. Hampir keseluruhan Sarawak. Kenapa rabies surveillance di kalangan anjing tu banyak dilakukan dekat Sarawak? Sebab apa, di sini kejadian dog bite tu agak banyak lah di sini. Lagi satu yang apa tu, yang membela anjing tu banyak lah di sini. Dan kemudiannya Sarawak, Borneo ni dia bersepadan dengan Indonesia. Jadi kita boleh sekat orang yang dijangkiti masuk, tak ada vaksin untuk masuk dalam negara Malaysia, tapi kita tak boleh nak sekat anjing masuk negara Malaysia. Dia orang tak pakai pasport. Dia tak ada pasport. Jadinya surveillance rabies di Borneo memang dilaksanakan dengan sangat ketat lah untuk melihat macam mana rabies dalam anjing. Untuk dapatkan tak silap saya, untuk rabies ni di kalangan anjing ni, dia perlu ambil di bahagian otak tak silap saya. Jadi dia kepala anjing tu memang kena penggal. Jadi dia buat surveillance untuk tahu macam mana ada tak rabies di kalangan anjing. Kalau ada, maksudnya apa? Kalau ada yang kena gigit tu, sebab anjing yang saya pernah ikut experience saya lah Puan. Kalau yang dog bite tu, kalau anjing tu sudah kena rabies, dia akan gigit orang. Ya, okey. Jadi sebab dia dah bila ada kan. bila dia dah gigit orang, ada kes yang di-notify, kita akan monitor lah anjing tu. Kalau tu anjing peliharaan, kita akan monitor anjing tu dalam seminggu. Kalau anjing tu mati, baru kita hantar ke lab untuk sahkan dia betul-betul rabies ke tidak, untuk rawatan patient tu tadi lah. Betul. Okay, dia buat surveillance yang tu, pemonitoran terhadap dog bite, dan lagi satu ni surveillance terhadap anjing sendiri, anjing liar pun ada. Maksudnya selain pada dog bite tu, mana-mana anjing yang akan ada surveillance pengawasan untuk ambil mana-mana anjing dan lihat ada tak rabies dalam anjing tu. Sebab kalau ada, maksudnya orang-orang yang di Sarawak tu dia risk terdedah tinggi terhadap rabies. That's why dia perlu ada cara untuk mendapatkan maklumat mengenai anjing yang ada rabies tu melalui cara surveillance. Okey. Kemudian metod lain apa selain environmental monitoring? Notification. Notification. Notification ni apa? Laporan kejadian. Pelaporan kejadian apa? Kejadian di Malaysia? Di Malaysia untuk pelaporan penyakit berjangkit kita ada E-notify. E-notice. E-notice ni adalah sistemnya. E-notice adalah sistemnya. Okey, siapa yang menguatkuasakan pelaporan penyakit ni? Setiap health provider dari hospital, daripada klinik, mereka perlu melaporkan sekiranya ada diagnose infectious disease, dia perlu melaporkan kepada siapa? Ada Pejabat PKD. Kesihatan. Pejabat Kesihatan. Apa akta yang enforce supaya orang awam, health provider perlu melaporkan penyakit berjangkit ni dalam e-notice? Akta apa yang terlibat?
Akta kawalan penyakit berjangkit. Ya, Akta Kawalan Penyakit PCID 1988. Prevention and Control for Infectious Disease. Okay, Akta PCID ni dia mengenforce supaya mana-mana health provider, pihak kesihatan, mana-mana individu perlu melaporkan kepada pihak health authority sekiranya ada penyakit berjangkit di kalangan yang telah didiagnose. Kalau gagal, dia boleh dikenakan penalti. Awak yang dah pernah bekerja ni kan, apa maklumat dalam notification yang akan kamu perolehi? Maklumat dalam e-notice. Sejarah perjalanan, bukan Mas? Ada ke dalam e-notice sejarah perjalanan? Nama, tempat. Maklumat peribadi. Maklumat peribadi, ya betul. Peribadi. Longitude, latitude. Nama, nama Simptom. umur. Simptom penyakit tu mula apa tu timbul Puan? Onset. Okay, kita panggil Onset, onset. diagnose. Tarikh dia Result. mula mendapat illness, onset dia punya, bila diagnose date dia, lagi apa? Result. Result dia positif ke, negatif ke, okay, result, lab result, okay lagi? Symptom. Simptom dia, Sampel diambil. sampel diambil ke tidak, Nombor dalam telefon dia penting Puan. ya, yang penting nombor telefon untuk kontak dia balik semula. Okay. Jadi dalam notification ini banyak data yang boleh diperolehi macam tadi kita dah bentangkan antara data-data yang kita perlukan adalah macam kita nak tahu travelling history boleh ada ke dalam e-notice? Travelling history ni cara nak dapatkannya kita melalui e-notice ke? Biasanya kita buat siasatan Puan. Belum ada lagi. Ya, dalam survey kita dapatkan maklumat peribadi yang detail travelling history dalam survey. Okay, kalau dalam notification biasanya dia akan ada basic maklumat seperti yang kita dah sebut tadi, maklumat peribadi, nama, umur, tarikh onset, tarikh diagnose, lab result dia, simptom dia apa, dapatkan rawatan di mana, itu antara maklumat-maklumat yang boleh diperolehi lah daripada notification. Okay. E-notice ni juga dipanggil sebagai CDCIS kan, Communicable Disease Information System. Okay, selain notification apa lagi? Metod yang terakhir. Registries. Okay, registry. Registry adalah salah satu metod untuk mendapatkan maklumat seperti sijil lahir, sijil kematian. ya, dia punya vital information. Tarikh mati, tarikh lahir, lagi registry of disease, contohnya macam cancer. Okay, cancer ada registry dia, diabetes ada registry dia. Okay, jadi dalam registry ni kita boleh dapat banyak maklumat. Okay, selain daripada, saya tertinggal tadi survey. Okay, apa nama survey yang dijalankan oleh pihak kementerian untuk dapatkan maklumat health status di seluruh Malaysia? Apa nama survey yang dilaksanakan? Ada saya mention dalam nota dan juga pre-recording. National Health Mobility Survey. Ya, National Health Mobility Survey. Ada yang pernah terlibat ke dengan National NHMS ni? Yang buat survey rumah ke rumah tu ke? Ya, betul. Ada yang pernah terlibat ke?
Okay, tapi ini National Puan, Health Mobility macam Survey tu kan JE yang je. ya? Macam KJE pernah buat. Macam survey perangkaan tu kan? Pernah sekali Puan, dia usaha sama dengan macam yang perangkaan lah. Betul. Uh-uh. Dia ada usaha sama dengan perangkaan untuk dapatkan maklumat kesihatan diikut tema lah. Mungkin tahun itu dia lihat kepada penyakit berjangkit. Ada yang lihat pada tema dia lihat penyakit yang tidak berjangkit. Ada lihat kepada mental health saja. Okay, ikut tema National Health Mobility Survey itu apa. Okay. Ini adalah antara contoh-contoh method of data collection untuk kita dapatkan maklumat untuk kita isikan dalam analisis deskriptif dalam epidemiologi, TPP . Okay, next. Kita ada masa tak panjang. Kita dah discusskan. Okay, jenis data-data tu. Okay, kelas. Okay, data-data tadi kita dah dapat cara untuk collect. Okay, kita dah tahu apa data yang kita nak collect. Okay, selepas tu kita kena tahu kita ada data jenis apa. Kita ada jenis-jenis data apa. Okay, basically kita akan ada dua jenis data iaitu kuantitatif dan juga apa dia? Kualitatif. Kuantitatif dan juga kualitatif. Apa itu kuantitatif, Sairul? Ada angka Puan, ada nilai. Okay, kuantitatif dia boleh dikira. Okay, kalau kualitatif? Kategori, berkategori. Kualitatif dia adalah data jenis kategori. Jadi data-data yang kita dah collect tu tadi adalah penting untuk kamu kenal pasti dia jenis data apa. Okay, sebab apa? Kalau kita tahu dia jenis data apa, barulah kita tahu apa kaedah yang sesuai untuk kita analisis dan kita tahu apa kaedah yang sesuai untuk kita buat persembahan data. Okay, saya nak tanya, kenapa kita kena buat persembahan data? Tadi kan kita kalau macam kita ambil data maklumat daripada notification system kan. Okay, awak pernah tengok kan? Okay, yang tak pernah tengok tu saya faham lah kamu tak ada tengok. Okay, yang kalau dah pernah tengok tu kan dalam e-notice. Banyak tak maklumat yang kamu akan dapat? Banyak tak? Banyak Puan Zaiham kata. Sangat banyak kamu akan dapat. Okay, mungkin kamu sampai tak tahu dah dapat ni jadi nak buat macam mana. Okay, betul? Kamu kena kenal pasti dahulu jenis data kamu tu. Okay, tadi kita ada kualitatif dan juga kuantitatif. Apa contoh data kuantitatif? Siapa boleh jawab? Hari ni tak dengar suara Tan lah. Selalu Tan dia bersuara Hari ni tak bersuara. Tan? Tan? Tan ada ke? Ada Puan, ada Puan. Okey Tan. Kan, Apa contoh jenis data kuantitatif? Tan dah left. Tan left kelas saya sampai hati Tan. Okay, nampak tak slide saya? Nampak Puan, nampak. Okay. Kita ada kuantitatif data. Kuantitatif. Dan kita ada kualitatif. Okay. Contoh kuantitatif kita ada apa? Discrete. Discrete data. Apa maksud discrete? Nombor yang tak boleh dipecahkan, nombor yang tak berubah. Nombor yang tidak boleh dipecahkan. Contoh dia? Macam nilai. Nilai apa? Jumlah barang. Jumlah barang.
Lagi orang, bilangan orang. Itu adalah discrete, bilangan orang. Itu adalah data discrete. Contohnya kita ada bilangan pesakit COVID setiap hari. Itu adalah data discrete. Dia boleh dikira tapi kita tak boleh pecah-pecahkan dia lagi. Okey, yang kedua kita ada apa? Continuous. Okay. Continuous one. Continuous Ah. data. Contoh continuous data ni, continuous ni maksudnya apa? Continuous data tu macam berat badan yang ada poin macam 51.3 macam tu. Ataupun tinggi 17 poin lebih macam tu. Okay. Nombor yang boleh pecah. Okey, yang boleh pecah, yang ada point ni tu kita panggil dia, apa nama data dia? Data ratio yang macam Darul sebut tadi, berat badan, lagi berat badan, lagi Ketinggian puan. ketinggian. Okey, adalah data continuous jenis ratio. Okey, ada lagi satu jenis dalam continuous data iaitu Interval data. data interval. Okey, apa bezanya data interval dengan ratio ni? Contoh dia apa? Masa puan. Masa? Yang berapa tu? Salah. Masa adalah ratio. Interval, contoh dia Celsius. Suhu. Celsius and suhu Kelvin. Suhu. Celsius ataupun Fahrenheit. Betul lah. Celsius dan Fahrenheit. Okey. Apa bezanya interval dengan ratio ni? Dia adalah continuous data tapi dia ada beza sedikit. Bezanya, antara salah satu bezanya ialah dia no absolute zero. Maksudnya apa untuk interval? Apa maksud kosong Celsius? Adakah tak ada suhu? Takat beku. Zero Celsius bermaksud takat beku. Dia bukannya tak ada nilai. Dia ada maksud. Okay, dia no absolute zero. Zero tu tak bermaksud zero. Tapi zero untuk suhu bermaksud takat beku. Kalau untuk ratio, dia ada absolute zero. Okay, maksudnya, contohnya kalau 0 kg, zero berat badan, apa maksudnya? Tiada berat lah, ringan. Tiada lah benda tu. Kalau tiada tinggi. Okay, tiada lah benda tu. Kalau tiada zero masa, maksudnya tak adalah benda tu. Okay, jadi ratio ni dia ada absolute zero, kalau interval ni tak ada absolute zero. Okay, next kita ada kualitatif. Apa jenis kualitatif data? Nominal kan? Nominal dengan ordinal. Nominal and ordinal. Kamu ada kelas yang perlu attend Google Meet ke sekarang? Ada kan? Subjek yang sama tapi pengajar lain. Oh, okey. Sorry. Okay, kita tamatkan kat sini. Jadi untuk kualitatif kita ada nominal dengan ordinal. Boleh bantu saya apa beza antara dua perkara ni? Nominal ni contoh macam untuk boleh ubah, contoh macam color rambut ke, warna rambut. Okey, jenis kategori yang based on nama, contohnya warna rambut. Lagi gender. Okey, itu adalah nominal. Kalau ordinal pula? Ada menentukan urutan nilai, contoh macam satu setuju, dua tak setuju, lebih kurang gitu. Okey, kalau ordinal ni dia sama juga macam nominal, jenis kategori tetapi dia berranking apa tadi awak cakap? Berranking. Ranking apa? Skala kan? Berranking maksudnya dia ada turutan, betul, turutan. Dia ada turutan. Contohnya bagus, sangat bagus,
Bagus. Dia mula, contohnya mula tak bagus. Bagus, sangat bagus. Okey, itu contoh urutan. First, second, third itu adalah urutan. Kalau dia adalah jenis kategori tapi ada turutan. Okey. Okey, jadi yang kita dah cover adalah kita dah lihat kepada deskriptif statistik epidemiologi. Kita dah lihat contoh-contoh data. Kita dah lihat bagaimana data itu boleh di-collect. Dan lastly kita dah lihat apa jenis-jenis data. Untuk next question ni hopefully kamu boleh cuba buat. Nanti kita akan bincangkan lagi. Okay. Perlu submit ke, Puan? Disebabkan tak sempat, minta awak submit lah. Kita tak sempat bincang, nanti awak kira minta submit lah kepada saya. By Tapi group, yang individu lah, senang je ni. Okay, latihan ni senang je ni. Dia just nak tahu, saya tak minta awak organize data tu just nak bagi tahu, presentation data yang macam mana yang sesuai untuk data jenis ni. Contohnya kat sini kan. Okay, nampak tak saya punya slide ni? Nampak, Puan. Survey of 50 wealthiest people on the age. Ni adalah data taburan umur. Cuba awak bagi tahu saya bentuk apa yang sesuai untuk buat persembahan data untuk data age ni. Maksudnya berdasarkan nota Puan yang belakang tu, Puan Ya, betul. Presentation of presentation. Okay, ni onset of case. Apa presentation yang sesuai untuk onset of case ni? Okay, ini distribution of cases among gender. Apa persembahan data yang sesuai yang kita boleh gunakan? Okay, awak suggest lah. Kalau awak nak buat graf. Dia boleh lebih daripada satu? Jenis persembahan data tu. Boleh. Satu pun cukup lah. Boleh. Jangan kedekut Samsul. Saya rajin sangat lah, Puan. Iyalah dia rajin. Okay, kalau ada lebih satu, bagi tahu. Ada lebih satu, saya nak tahu. Okay? Baik. Okay. Kita akan ada sesi amali tapi kita akan update kemudian lah sesi tu bila. Okay, sebelum tu ada soalan? Sebelum kita tamatkan kelas? Tak ada pun. Okay, Tak ada pun. Kita buat latihan yang saya berikan ini. Terima kasih kerana hadir dalam kelas saya. Thank you for lending me your ears. Okay? Terima kasih, Puan. Terima kasih, Puan. Terima kasih, Puan. Thank you, Kalau ada Puan. soalan boleh tanya. Boleh PM saya. Terima kasih, Puan. Thank you, Puan. Terima kasih, Puan. Terima kasih, Puan. Thank you, Puan. Alright. Thank you, Puan. Thank you, Puan. Thank you, Puan. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih. Thank you, Puan. Sama. Terima kasih, Puan. Sama Hazli. Terima kasih, Puan. Terima Assalamualaikum. kasih Jazira. Salam. Kan dengan Uwais? Tak nak keluar ke? Kejap lagi ada kelas. Uwais Karni. Internet slow sikit, Puan. Ya ke? Terima kasih, Puan. Sama.